Asalnya minum air ketum untuk dapatkan tenaga. Las-las dah jadi penagih. Kalau nak tahu apa cerita hari ni, korang kena tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Sebelum aku nak start cerita kisah dalam cerita kedai kopi hari ni, ada dua benda yang aku nak cakap. Yang pertama, lepas video episod 8 hari tu, aku terus dapat lebih kurang dalam 5 cerita. Aku yakin semua cerita tu menarik. Jadi aku cuba sedaya upaya aku untuk ceritakan semua kisah yang korang kongsikan tu. Cuma disebabkan segmen ni seminggu sekali, jadi aku akan cerita ikut turn lah. Cerita siapa sampai dulu, yang itu aku akan ceritakan dulu. Okey, jangan rasa aku tak pilih cerita korang pula. Cuma ambil masa sikit. Sorry lah kalau lambat Yang kedua, dalam video episod 8 juga, aku ada baca dua komen ni berkenaan cara penyampaian aku. Daripada episod 3 sampailah episod 8, aku memang akan mencelah di antara cerita. Tapi diorang marah sebab confuse yang mana satu cerita orang, yang mana satu cerita aku. Oleh sebab tu, aku memohon maaf di atas kekurangan aku dalam penyampaian cerita aku. Sejujurnya, aku rasa nak bezakan cerita aku dengan cerita orang tu senang je. Kalau cerita orang, dah tentu aku akan baca dekat handphone ni. Kalau cerita aku akan pandang kamera lah. Lepas tu, aku tanyalah dekat beberapa orang kawan aku sama ada diorang boleh bezakan tak. Diorang kata boleh. Dan aku buat live dekat TikTok. Aku tanya feedback pasal video episod 8. Ada someone yang tegur pasal benda ni. Jadi aku jelaskan cara nak bezakan antara cerita aku dengan cerita orang. Dan dia bagi tahu yang dia tak tengok pun video, dia just dengar je sambil buat kerja. Jadi susah nak bezakan. Bila dia cakap macam tu, baru aku sedar kenapa ada komen yang tak bagi aku mencelah. Sebab selama ni aku susun penyampaian aku ni berdasarkan video, bukannya audio semata-mata. Maka hari ni aku akan habiskan cerita orang dulu sebelum aku bagi komen atau kongsikan cerita aku sendiri. Nanti korang nilaikan dan komen dekat bawah cara penyampaian yang mana yang korang selesa. Nak aku habiskan cerita dulu atau nak aku selitkan komen dekat antara cerita. Aku akan tengok cara penyampaian macam mana yang korang lagi suka dan aku akan teruskan dengan cara tu. Okey, cukuplah setakat ni. Aku pun malas nak buat mukadimah panjang-panjang ni. Tanpa membuang masa lagi, jom kita dengarkan cerita kedai kopi hari ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Jack dan juga pada semua yang tengok video ni. Aku nak cerita pasal benda yang masih tular di dalam negara ni, iaitu ketum atau nama saintifiknya Mitragina speciosa. Tapi sebelum tu, tolong hide nama aku. Aku nak cerita pengalaman aku pernah minum air ketum. Aku start minum air ketum ni bukan sebab ikut member, tapi bila tengok kesan yang bagus bila aku minum air ketum ni. Cerita dia bermula masa aku kerja dekat dapur. Waktu tu aku nak kena prepare bahan masak sehari sebelum. Dan waktu masak lauk tu pula awal pagi untuk 1000 orang makan. 2 hari straight masak, Sabtu Ahad pula tu. Jadi kalau dulu bila aku nak maintain tenaga masa aku masak awal pagi tu, aku kena minum air tenaga macam Red Bull, 100 Plus, Nescafe. Tapi bila arwah ketua masak aku meninggal sebab kencing manis, aku terus stop minum air tenaga. Bila tak ada air tenaga awal pagi, memang momentum masak tu jadi on off. Jadi pada satu hari, salah seorang budak masak aku ni offer lah minum air ketum dia. Mula-mula aku tak nak sebab benda tu dah disabitkan dengan Akta Racun 1952. Cuak bro bila tengok ada yang kelokap. Tapi bila tengok dia selamba badak je kacau periuk masak untuk 1000 orang makan tu, siap boleh angkat makanan dalam periuk tu masuk dalam lori, siap boleh arrange periuk tu dekat dalam lori. Jadi aku pun try. Memang jadi badang lah aku waktu tu. Dari situlah aku berkecimpung dalam dunia pengketuman. Dari pilihan air bergas yang mana sedap untuk dicampurkan dengan air ketum, sehinggalah pilihan ubat batuk mana yang padu. Harga air ketum time tu tak semahal sekarang. Siap boleh pre-order asing atau campur terus. Kalau beli set combo dapat free 1 bungkus air. Marketing time tu berasaskan people to people. Tak boleh advertise open. Kalau nak ambil air tu kena pergi macam-macam tempat, dari pelusuk hutan hingga ke tempat yang khas. Setelah berbulan-bulan aku minum air tu, badan aku jadi susut sikit sebab makan tak penting dah time tu. Ketum lagi penting. Tapi kesan buruknya, bila terputus bekalan air ketum tu
tu boleh automatic demam. Siap package meleleh hingus. Time tu hilang pertimbangan dengan emosi diri dah berubah. Jadi cepat baran dengan tak puas hati tanpa sebab. Waktu tu kalau ada sebotol air ketum, sanggup simpan sebab tak nak share dengan member seketum time tu. Sampai bergaduh sebab tak share. Bila aku tengok diri aku time tu dah berubah jadi teruk, aku cuba stop. 5 kali percubaan, akhirnya aku berjaya berhenti minum. Bila nawai tu aku ditambah dengan nekat tak minum. Cara untuk mengelak minum air ketum ialah bila aku lepak, member bawa air ketum, aku cuba elak dengan minum air mineral atau kunyah chewing gum. Sebab bila kunyah chewing gum sambil minum air ketum, memang rasa kelat sampai ke tekak. Alhamdulillah, syukur aku dah boleh jauhkan diri dengan air ketum. Cara yang terbaik yang aku buat bila nak maintain masak awal pagi time tu, aku cuba minum air kurma susu fresh awal pagi, sulam dengan air mineral. Walaupun tenaga aku bila memasak time tu tak sepadu macam minum air ketum, tapi aku still boleh maintain dan tak ada dah efek. Sekarang aku dah kerja lain. Aku kerja di sebuah syarikat penghantaran. Namun sekeliling aku ada je geng ketum. Aku okey je, masih boleh lepak walaupun atas meja air ketum berbotol-botol. Cuma sejak kebelakangan ni aku tengok geng ketum tu ada kesan lain pula dah. Meskipun bekalan air ketum tak putus, tapi yang putus ialah akal diorang pula. Di mana kesannya diorang tersalah alamat nak hantar barang yang diorang kena hantar tu. Siap tersalah kawasan. Aduh yai. Aku nak tegur diorang, tapi diorang kata bukan selalu minum. Kalau tak selalu minum, takkanlah boleh short circuit sampai macam tu. Aku harap sangat kepada semua yang masih lagi tegar minum air ketum ni, cubalah berhenti. Kesannya memang terbukti berbahaya. Memang ada yang mati akibat overdose ketum disebabkan campuran ubat batuk dan pilihan air bergas dalam air ketum yang berlebihan. Tapi bila dah jadi minuman seharian dalam hidup, overdose atau tak overdose, kesannya tetap ada, kesannya memang gila. Jadi sekali lagi saya merayu kepada semua yang masih tegar air ketum, tolonglah berusaha berhenti. Ingat masa depan anda semua. Terima kasih kepada brother ni yang sudi kongsikan pengalaman dia yang terlibat dengan ketagihan air ketum. Aku yakin episod kali ni akan mengundang banyak pertikaian dekat ruangan komen. Video Sam cerita pasal ganja hari Senin hari tu pun berjela-jela komen aku baca. Kena pula tajuk hari ni. Hari Senin hari tu cerita pasal ganja, hari ni cerita pasal ketum pula. Okey, sekarang aku nak cerita pendapat aku. Aku tak mencelah tau, ni dah habis cerita. Berdasarkan pengalaman aku sepanjang 30 tahun aku hidup ni, memang ramai orang yang buat kerja-kerja berat ni yang akan minum air ketum untuk dapatkan tenaga. Sebab aku dengar diorang cakap, bila minum air ketum ni kau akan bertenaga dan kau tak akan mengantuk. Ada juga yang cakap dengan aku yang air ketum ni tak boleh campur dengan benda lain dan tak boleh konsum banyak. Satu sudu je air ketum pure setiap pagi, efek dia akan bawa sampai ke malam. Cuma yang aku tak faham, yang duduk melepak tak buat kerja apa pun minum ketum juga. Banyak pula tu, sampai 1 jam. Ada yang aku jumpa sampai 2 ke 3 jam. Bapak dia lah. Kalau korang kata air ketum ni ubat, mana-mana ubat pun dekat dalam dunia ni kalau ambil berlebihan confirm overdose. Jangan kata ubat, gula yang bagi rasa manis tu pun kalau dah banyak jadi penyakit. Garam untuk bagi rasa masin kalau dah banyak nau jadi darah tinggi. Lepas tu bila dah selalu nau minum, lama-lama akan jadi kebergantungan. Bila dah bergantung ni yang masalah. Bila tak ada, dah tak boleh nak buat kerja dah, jadi lesu. Lepas tu daripada kebergantungan ni juga keluar kesan-kesan negatif yang lain. Itu yang badan susut, panas baran, angin tak tentu pasal. Bukan pasal ketum, tapi pasal kebergantungan. Aku sebenarnya first time dengar ada orang yang dah short sebab minum ketum. Aku boleh katakan yang inilah kesan buruk kebergantungan. Badan, otak, deria, segala fungsi yang kau ada jadi tak function disebabkan tak dapat air ketum. Sedangkan pada awalnya kau minum untuk dapatkan tenaga. Last jadi lagi teruk daripada keadaan sebelum kau minum air ketum ni. Anyway, tahniah kepada brother ni sebab berjaya berhenti dan tak meletakkan kebergantungan pada sesuatu. Gunakan akal fikiran yang Tuhan dah bagi untuk cari jalan penyelesaian kepada masalah kau. Dulu aku ada masalah masa tak cukup, jadi aku decide untuk tak tidur. Orang selalu cakap kalau tak nak tidur hisap batu, confirm boleh tahan 2-3 hari. Hanya disebabkan kau nak selesaikan satu masalah, kau bawa masuk masalah lain pula. Jadi aku selesaikan dengan cara latih badan, mata, otak aku untuk bertahan walaupun tak tidur. Kita bereksperimen lah, kita cari prosedur dengan ilmu pengetahuan yang ada. Contohnya, bila aku tak nak tidur, aku kena pastikan makanan ada dan aku tak boleh lambat makan. Bila kau tak tidur, badan kau dah terlalu letih. Jadi kau kena makan on time dengan kuantiti 2 kali ganda dari biasa. Sebab kau perlukan tenaga yang banyak untuk pastikan badan kau tak letih. Kalau kau makan lambat, badan kau tak ada tenaga. Masa itulah nak angkat tangan tak larat, nak jalan tak larat. Kadang-kadang tu setiap 1 ke 2 jam aku kena makan. Kalau nak tahan lama, makan makanan yang banyak karbohidrat. Sebab bila badan kau letih, proses bakar tenaga dari makanan tu jadi cepat. So kau makan makanan
dokumen yang ambil masa lama nak proses. Itu salah satu pantang atau prosedur yang aku kena jaga kalau aku nak bertahan 2 hari tak tidur. Cerita pasal rutin tidur aku ni aku dah pernah cerita dalam video Russian Sleep Experiment. So korang bolehlah pergi tengok video tu selepas tengok video ni. Walaupun kaedah aku ni tak gunakan dadah, adakah bermakna tak ada kesan sampingan? Ada, di mana aku dah merosakkan mata aku dan aku selalu migraine. Itu penyakit yang aku dapat lah setakat ni. Lepas ni aku tak tahulah penyakit apa nak datang disebabkan habit aku ni. Dan aku ada baca di mana pembuluh darah dalam otak boleh pecah kalau kau tak tidur. Jadi pada tahun 2021 aku terus ubah gaya hidup aku, di mana walaupun waktu tidur aku tonggang terbalik, kadang tidur malam, kadang dah siang baru tidur. Yang penting kau mesti kena tidur walaupun sekejap. Sekarang ni setiap kali aku tidur, aku akan set timer selama 6 jam. Supaya bila cukup 6 jam timer berbunyi, aku takkan terlebih tidur. Tapi sekarang aku selalu terjaga sebelum timer tu berbunyi. Bila tengok handphone tu ada lagi 1 jam, 2 jam, kadang-kadang ada lagi 4 jam. Bermaksud aku baru tidur 2 jam je. Jadi kalau balance tu lebih dari 1 jam, aku akan paksa tidur balik, sebab kalau tak cukup tidur pun tak bagus juga. Kalau balance timer tu dalam 30-40 minit, itu aku bangun je lah, kira halal lah tu. So daripada apa yang aku share dengan korang pasal method aku ni, korang boleh nampak tak? Sebenarnya solution pada masalah korang tu boleh je diselesaikan tanpa kebergantungan dengan dadah. Kau just kena guna kepala otak kau tu ditambah dengan ilmu pengetahuan. Kalau tak tahu, cari jawapan, pergi Google, pergi baca buku. Cuma nasihat aku, jangan buat benda yang bertentangan dengan sifat semula jadi manusia. Tuhan dah jadikan semua benda dengan sempurna. Janganlah kau nak pergi ubah. Kau jangan nak melawan ciptaan Tuhan. Kau akan menyesal satu hari nanti. Walau apa pun aku puji lah cara businessman ketum ni buat marketing. Beli combo dapat free 1 tu. Dalam dunia ni ada 2 jenis bisnes yang kau tak payah nak buat Facebook ads, tak payah nak panggil TikTokers untuk buat review pun orang akan cari, iaitu bisnes yang berkaitan dengan ketagihan dengan nafsu. Duduklah ceruk mana pun kau tak payah nak cari customer yang cari kau. So sampai situ je lah cerita kedai kopi untuk hari ni. Kalau korang ada pendapat pasal cerita hari ni, pasal apa yang aku cerita tadi, korang boleh tuliskan dalam ruangan komen dekat bawah. Dan jangan lupa komen juga korang lebih suka penyampaian macam ni ke ataupun penyampaian macam sebelum ni. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, penggunaan bahasa aku tak sesuai, ataupun penyampaian aku tak berapa syok sikit hari ni. Terima kasih juga kepada korang semua yang sudi nak dengar cerita aku hari ni. Dan kalau korang rasa video ni best, nak bagi hadiah dekat kita orang, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam laka bersejarah.